Sekejap. Sambil tunggu dia record tu. Okey, dah record tu. Okey. So, kalau awak perasan, kalau nak senang kan, you just maintain the what we call that, the position. Okay, sebab untuk alkene dia akan undergo addition. So addition maksudnya reaction hanya berlaku dekat double bond. Jangan pula awak pergi tambah dekat benzene ring. Remember, jangan don't treat benzene ring sama seperti double bond. Okay, benzene ring dia tak sama dengan double bond. Ada yang jawab nama apa? Ada yang buat tugasan, madam nampak. Ada yang buat dia bulat macam ni. Dia pun tulis carbon-carbon double bond. Salah Walaupun dia memang carbon-carbon double bond. So this is benzene. Benzene dengan double bond tak samalah. Okay, reaction untuk D. That one is bromination. Bromination. This one no need to follow Markov-Nikov lah. Okay, why? Because the electrophiles are the same with RBR. So tak perlu. Okay. So, yang kelima, H2O. Okay, so kita tahu kita punya nucleophile sekarang adalah OH. So, according to Markov-Nikov, OH ni, kita akan letak, dia macam kes, sama macam kes halogen tadi. So, OH add more stable carbon. Nak senang ingat macam tu lah. Okay, so this one is hydration. Hydration. So untuk hydration, OH kita letak dekat carbon yang stable. Kalau ikut yang betul, Markov-Nikov dia cakap hydrogen letaklah dekat carbon yang banyak H kat sini. Okay, so OH automatically pergi dekat carbon yang sebelah dia lah, carbon-carbon double bond tadi. Okay, next. E sudah. EFG. Okay, ozonolysis. Madam ajar awak hari tu, apa yang kita akan buat adalah ambil pemadam, double bond kat sini kan, you padam. You padam tengah-tengah tu, lepas tu you tambah double bond, satu lagi double bond kat situ. Okay, so apa yang akan berlaku untuk ozonolysis adalah, apa yang akan berlaku adalah dia akan split. Tadi kan ada double bond dekat sini kan. So dia akan split dekat sini. Tapi double bond tu maintain. So what you have to do is, ni dia kena buat yang baru ni. Sorry. Macam ni, tadi macam ni kan. Double bond. Lepas tu double bond. Lepas tu dia dah letak. Okay, like this. So basically awak tambah saja oksigen. So yang ni special sikit lah. Yang ini awak dapat aldehyde. Yang ini awak dapat keton. Dia tak semestinya satu aldehyde, satu keton. Dia boleh jadi dua-dua tu aldehyde. Dia boleh jadi dua-dua tu keton. So dia terpulang pada soalan lah. Tapi madam nak awak faham konsep ozonolysis ni adalah reaction di mana kita split double bond tu dan tambah oksigen. That's it. Okay. So that's the nama apa? Ozonolysis. Okay, next adalah reaction dengan KMNO4. Okay, awak take note dalam mind map tu. Okay, by the way guys, mind map ni sangat bagus. Okay, dia ada semua reaction dekat sini. Okay, ada semua reaction dekat sini. So you boleh follow this one lah. Okay, so berbalik pada kita punya ini tadi. So ini adalah Bayer. Take note lah, ini adalah Bayer test. Nampak ada OH minus cold. Maksudnya lah, maksud cold tu bukannya ada ice tau. Cold tu maksudnya dia at room temperature. Dia bukan rumah. Bila kita cold kat situ, dia bukan maksudnya duduk dalam peti ais ke sejuk beku, tidak.
Cold tu maksudnya the reagent is at room temperature. Take note jugalah, room temperature. Okay, so kita tahu untuk Bayes test, dia punya produk adalah hilang dah pen. Kita just tambah diol kan, dia jadi diol. OH. Jangan lupa dia ada side product which is MnO2. Anak panah sembah bumi. Anak panah sembah bumi maksudnya itu adalah precipitate. Apa warna precipitate? Take note, brown precipitate. Okey, biasakan diri awak kalau jumpa lepas ni, kalau awak jumpa test kan, kita ada, awak baru jumpa 2 test Bayer dengan bromine test kan, awak baru jumpa 2. Kita ada beberapa lagi, Lucas, lepas ni ada banyak lagi lah. Okay, biasakan diri bila jumpa saja Bayer test, awak tulis dia punya observation. Okay, tulis dia punya observation lah. Okay, last one adalah oxidation. Cuba tengok apa beza yang ini dengan yang ini. Yang ini dia berasid. Maksudnya larutan tu berasid. This one, the solution is alkali. Dia bersifat alkali lah sebab ada base. Yang ini dia panas. Okay, so kalau panas, dia macam ozonolisis. Lebih kurang ozonolisis. Apa maksud dia? Maksud dia, double bond tu putus. Okay, macam tadi kita tambah oksigen. Cuma dekat sini ada H kan? Kalau oxidation dengan KMnO4, kita akan ubah H tu jadi OH. So dekat sini awak dapat carboxylic acid and this one is K. Itu adalah tips dia. You kena take note. So kenapa kita tukar dia jadi OH, madam? Okay, the reason is because this one and this one adalah oxidation. Bezanya adalah, kita take note lah. Yang kat sini kan, awak ambil highlighter, awak tulis strong oxidation. Yang ini, yang ozonolisis ini, awak take note dia mild oxidation. So awak take note, maksudnya dekat sini. Nanti kan awak nak belajar, nanti kita akan belajar chapter karbonil semua tu. So kalau kita nak hasilkan, contoh kita nak hasilkan aldehyde, awak tak bolehlah guna this one. Contohlah katakanlah soalan kata transform alkene to aldehyde contoh. So awak tak boleh guna strong sebab kalau strong dia akan tukar aldehyde tu jadi carboxylic acid. Okay, so means that you have to be selective. You kena pilih ozonolisis. Okay, so sementara awak duduk kat rumah tu kan, nak tunggu masa balik ni, better masuk college nanti. Okay, madam dapat memo. Madam tak tahu you guys ada kuarantin ataupun tidak, tapi kita akan mulakan face to face dah kot. Mungkin next week. Okay, so madam nak you familiar yourself with all these reagents. Memang kena hafal, tak ada cara lain. Okay, by the way, this one, take note, this one adalah bromine test. This one adalah bromine test. Semua madam dah compile dalam satu mind map. Okay, biasakan diri untuk buat mind map lah.
Okay. This one madam tengok tak ada masalah ha, cuma yang ini betulkan ha. Dia lari bila madam convert jadi apa namanya? PDF. So H sini, CH3 sini. Okay, dia nak mekanisme ke? Okay, mekanisme yang ini madam dah ajar. Okay, so madam bagi produk sahaja ya. Okay, madam bagi produk. So for this one, the substitution is at this carbon. Don't forget the side product is HCl. Okay, madam ada tengok satu video, madam tak ingat siapa, tapi menariklah dia cakap macam ni. Okay, dalam banyak-banyak hidrogen ni, hidrogen mana kita akan ganti? Kita akan ganti the most stable hydrogen. In this case, the most stable hydrogen is tertiary. Okay, so walaupun ada banyak CH3, CH2 kat situ, kita akan pilih hidrogen yang stable. Okay, next for B, the product is CH3, CH2. Okay, untuk B pula, this is apa? Dehydration kan? Okay, kalau dehydration, we are going to remove H and H next to the carbon. Okay, sekarang ni awak tak perlu tengok hidrogen ni. Sebab hidrogen yang madam letak warna merah ini sangat jauh. Okay, kita fokus dekat carbon sebelah dia. Okay, I letak warna merah. Ha? So this carbon dan carbon sebelah dia. We focus only hydrogen on this carbon. Yang lain kita akan maintain sahaja. Okay, next kita tengok. Okay, hydrogen yang ini primary hydrogen and this one is tertiary hydrogen. So, as I told you so many times, kita akan ambil hydrogen yang stable. Kita akan ambil hydrogen tertiary. So, the double bond is here. So, dapat soalan nanti awak buat macam ni. You have to analyze dulu. Kita dah buang hydrogen. Lepas tu sini CH, CH2. Don't forget the side product is H2. Okay, jangan kalut nak jawab. Analyze dulu. Apa yang aku belajar, apa yang aku faham. Okay, tapi awak kena faham lah bila tengok dua benda ni. Concentrated H2SO4 and heat. Ini adalah proses remove water. So, I need to do this. Okay. So, kalau soalan tanya, apa rules yang terlibat? You have to answer Zaf rule. Explain your answer. Okay, explain your answer to you, just bagi the definition. Okay, bagi definition. Okay, next is addition dengan HBr. Okay, yang ni pun sama. Ada banyak hydrogen. But we focus only on carbon-carbon double bond. Kita fokus dekat sini sahaja. Okay, tak perlu tengok sampai ujung tu, tidak. Okay, so sekarang ni kita akan tambah H and Br. So, madam cakap tadi, halogen tambah dekat carbon yang stable kan? Tapi double bond tak boleh, sorry. So, according to Markov-Nikov, hydrogen akan pergi ke carbon yang banyak H. So, dia akan pergi ke carbon ni. Okay, so means that Br akan pergi ke carbon satu lagi lah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, CH3, CH2,
CH2, CH, okay, kita tambah Br sini, dan CH3. Side product tidak ada. Okay, this is how we answer the question now. Okay, ada satu student ni, seorang student ni, Madam suka cara dia jawab sekejap S18 kalau tak silap. I'll show you assignment. Okay. Oh, this one. Okay. I love the way this guy dia gunakan apa? Dia gunakan warna. Okay. So senang untuk pemeriksa pun tengok. Okay. Nak buat macam ni tak ada masalah dalam exam. Okay. Asalkan tidak mengganggu lah. Tengok kat sini. Okay. Dia gunakan warna untuk fokus apa yang penting dalam reaction. Okay. So ini contoh sajalah. Next, this one. Yang ni nombor 2 ni you kena buat mechanism. Okay, this one hydration. Okay, hydration. Okay, masih segitiga. Yang putusnya double bond, bukan segitiga. Okay. Lepas tu, Madam cakap apa tadi? According to Markov-Nikov, dekat sini awak letak berapa hidrogen ada? According to Markov-Nikov, H goes to carbon yang ada H, yang banyak H. So OH akan pergi ke carbon satu lagi lah. So means that OH akan duduk dekat sini. So bila you buat mechanism, you have to make sure that the OH is at most stable carbon. Okay, so itu untuk mechanism. Next, outline. Okay guys, take note. If the question asks you to outline, maksudnya you kena bagi equation. Dan kita tengok pada markah. Kalau 3 markah, biasanya ada 3 equation. Kalau 2 markah, 2 equation lah. Okay, so Madam buat A dulu. Butane jadi butanol. Macam mana butane like this become butanol. Tu butanol, sorry. OH kat sini. Okay, you do this first. Okay, you do this first. Okay guys, so awak kena analyze this one. Tulis dulu, ini alkane, ini alkohol. Madam tak ajar lagi alkohol. Okay, Madam belum lagi kita masuk topik alkohol. Tapi untuk alkane, awak kena ingat balik. Untuk alkane ada 2 reaction sahaja. The first one is combustion. Second one is free. Alkane ada combustion. Satu lagi free radical substitution. Of course lah, bukan combustion. So kita akan gunakan free radical substitution. So awak buat, kita buat rangka dulu. Kita buat dulu dia punya skema. Buat rangka dulu. Lepas ni baru you tulis betul-betul. Okay, kalau free radical substitution, awak kena fikir balik. Aku perlu apa kalau free radical substitution? Oh, aku perlukan halogen. Dan juga aku perlu ada UV. Halogen, boleh tak nak guna bromine? Tak ada masalah. Dia tak spesifik kat situ. Okay.
Madam, kadang-kadang saya nampak ada orang letak inert solvent, kadang-kadang tak letak. Okey guys, kadang-kadang letak, kadang-kadang tak letak. So maksudnya boleh nak letak pun boleh, tak letak pun tak apa. Okey, dia tidak mengganggu equation kita. Inert solvent ni dia adalah sebagai pelarut sahaja. Yang penting yang wajib ada adalah halogen dan juga UV tu. Okey, sekarang ni kita tulislah produk dia. Okey, produk dia adalah substitution lah. Okey, tapi yang madam nampak ramai orang buat adalah klorin dekat karbon yang pertama. Cuba tengok balik kertas masing-masing. Klorin dekat karbon yang pertama. Which is, this is wrong. Wrong. I told you so many times, substitution akan berlaku dekat dekat hidrogen yang stable. So, madam pilih hydrogen secondary lah. Hydrogen secondary lagi stable. Kalau dekat sini, this one primary. So, pilih yang lagi stable. Kalau ada tertiary. Okay, so side product HCl. Buat macam ni nanti dah ada satu markah dah. Okay, ramai lepas tu dah dapat halo alkin. Ramai madam nampak dia tukar halo alkin terus jadi alkohol. Kalau tak silap madam Dominic, ada madam nampak buat macam ni lah dan beberapa orang. Tak, so tak ada masalah betul. Cuma madam belum ajar lagi ya. Tapi tak apa, you dah buat assignment lah, which is bagus. Di mana klorin ni dia tukar jadi OH, hidroksi. So, reagent yang kita perlukan dekat sini adalah, kalau tak silap madam, NaOH. Tak silap lah. Okay. So, betul. Okay. Tapi, memandangkan kita tak belajar lagi yang ni, sebenarnya ada satu lagi cara. Kita pun tengah belajar topik alkin kan? Okay guys. Ada satu cara lagi di mana kita jadikan halo alkin jadi alkin. Sekejap ni tengok nota awak. Cuba pergi pada ni. Ada pada bagi hari tu. Okay, cuba tengok dekat preparation of alkin bahagian ini ya. This one adalah preparation. Cara untuk prepare alkin. Ingat, ada dua je. Ada dua saja cara untuk kita prepare alkin. The first one is dehydration of alcohol. Second one adalah dehydrohalogenation. So kita akan guna dehydrohalogenation. Okay. So patah balik lagi tengok nota awal-awal. Sebab tu kita perlu mind map guys. Kalau kita dah ada mind map, this one is not needed. Takutlah awak tak jumpa cari kan. Mechanism. Yeah, I think. Kat sini dehydrohalogenation. This one. Dehydrohalogenation. Awak perlukan base, strong base. Perlukan pelarut dia adalah etanol, simple alcohol. Kadang-kadang kita boleh guna metanol. And condition dia adalah reflux. So kita guna strong base for, kita guna simple alcohol, etho. Etho ni adalah etanol lah. Lepas tu under condition reflux. So what we are going to have is, kita akan remove Cl dengan H next to it. So dapatlah double bond. Okay. So once dah dapat double bond, once dah dapat alkin, jangan lupa side product dia adalah HCl.
Okey, once dah dapat alkin, kita boleh tukar dia jadi alkohol. Awak kena tengoklah apa reaction yang menghasilkan alkohol. Apa reaction yang menghasilkan alkohol? Cantik sikit. Which is this one. Tengok ni, alkin jadi alkohol. So kita gunakan hydration reaction. So H2O, H3O plus larutan berasid. So 1, 2, 3. Kami dia cakap ada 3 markah kat situ. Maksudnya ada 3 equation. Okey, sekarang ni madam tak galakkan you jawab macam ni. So dalam exam nanti awak buat dulu, alkane undergo free radical substitution untuk dapatkan contoh 2 chlorobutane. Lepas tu buat dalam bentuk straight line lah, cantik sikit. Lepas tu 2 chlorobutane tadi undergo side product dia HCl. Apa nama? Dehydrohalogenation. Ini cara jawab dia. Madam dah bagi pas ya. Dah boleh start tengok. Jangan tengok saja. Buat plus HCl. Okey, dah dapat alkin. Undergo hydration. Dapatlah tu butanol. Okey, dalam exam nanti setiap ni dapat 1 markah. Okey, itu cara jawab. Itu cara jawab sintesis. Bukan sintesis, sorry. Ini adalah outline. Outline maksudnya kena letak equation. Okey, so settle yang pertama. Yang kedua, 1,2-dibromopropane from 2-propanol. 1,2-dibromopropane from 2-propanol like this. Okey, macam mana kita nak hasilkan 1,2-dibromopropane daripada 2-propanol? Awak kena faham tu ayat dia tu. Siapa produk, siapa reactant. Okey, sekejap ya. Okey. Tips dia. Sebab tu untung kelas dengan madam ni. Madam bagi banyak tips nak dapat A ni. Okay. Okey, tengok dekat produk ada 2 halogen. Okey, awak kena ingat balik apa reaction yang tambah halogen sampai 2 ni. Tak lain tak bukan iaitu alkin. Okey, alkin. So maksudnya kat sini alkohol ni kita jadikan dulu dia alkin. Gunalah dehydration of alcohol, di mana kita perlukan concentrated H2SO4 dan heat. Heat. Okay, so dapatlah. Kalau propanol, alkin dia propin lah. Make sure carbon tu betul. Kalau 3 carbon sebelum, selepas pun 3 carbon. Ini yang ramai orang silap. Tiba-tiba ada 4 carbon. Okay, so take note lah. Lepas tu dah jadi alkin, nak tambah bromin senang. Gunalah bromin in inert solvent. Dapatlah 2 markah. Ini markah free je nak bagi. Okay, so ingat nak selamat, tak kisahlah dia bagi alkohol ke, haloalkane ke, alkane ke,
you jadikan dia alkin. Okay, sebab once dah jadi alkin, tengok reaction of alkin ada banyak kan. Okay, so anything you jadikan dia alkin, tapi tak semualah. Macam kes yang C, 1 butano, 2 butano, 1 butano, 2 butano. Sekejap. Okay, 1 butano daripada 1 butano. OH dekat karbon pertama, jadi dekat OH dekat karbon kedua. Lepas tu pakai kalut lah, tak pernah ajar lah. Okay. Okay, kalau you tengok dekat situ, beza sebelum dan selepas adalah the position of the hydroxyl group. Okay. Yang ini pun sama konsep macam tadi. Kita jadikan dulu dia alkin. Kita jadikan dulu dia alkin. Double bond dekat sini lah. Double bond dekat sini. Kenapa? Kita buang H dekat sini. OH and H next to the carbon. Okay. So, don't forget. Yang ni kena hafal lah ni. Concentrated H2SO4 in. Okay. Memang tak rugi pun hafal. Sebab memang akan keluar yang ini. Okay, next, daripada alkin, buatlah hydration. Hydration menggunakan air. So, according to Markov-Nikov, sini ada 2 H kan? Sini ada 1 H. According to Markov-Nikov, H akan pergi carbon ni. So, O akan pergi carbon yang kedua. So, logik lah OH kita dekat carbon kedua. Okay, by the way, bila kita buat ni jangan lupa side product penting H2. Macam tu saja. Okay, yang terakhir propane to propene. Propane to propene. Propane to propene. Propane maksudnya propane dulu, baru propene. Okay guys, ni yang terakhir. Kalau alkin, memang tak ada reaction lain. Memang kita tak akan buat combustion guys. Memang kita tak akan buat combustion kalau buat combustion nanti produk dia CO2 and water kan. Kenapa kita nak CO2 and water? Okay, so the only left is kita buatlah free radical substitution. Kita gunalah bromine kali ni. Wajib ada UV. Okay, substitution akan berlaku dekat karbon kedua. Okay, substitution akan berlaku dekat karbon yang kedua. Okay. So what happen if you substitute salah? Betul dah konsep tu. Itu yang Madam risau. Tapi sebenarnya bila kita pergi maki, tak tahulah kan. Kalau objektif lagi, Madam memang tak boleh nak tolong lah. Okay. Tapi Madam rasa kan, tak tahulah firasat Madam. Dia akan buat objektif lagi. Which is sangat hopefully bukan objektif lah. Okay. Bagi Madam lah, objektif tidak membantu awak lah. Okay. Kita harap bukan objektif. Madam pernah marking, okay, sepatutnya di sini. Tapi katakanlah bromine dia letak dekat sini. So maksudnya produk salah. Tapi di sini sebenarnya boleh dapat markah. So sebab tu penting you hafal reagent yang sesuai. So masih ada harapan. Sebab tu macam Madam kata subjektif lagi. Bila Madam tanda objektif, you salah-salah lah. Macam tu. Kalau kita subjektif ni, walaupun you dah salah produk, contoh produk salah, tapi reagent tu betul. So masih ada harapan. So hopefully subjektif lah doa lah. Nak masuk bulan Ramadan ni kan. Ramadan ni doa
Doa orang aniaya ni makbul kan. Ni don't forget the HBr. Lepas tu ini nak jadi ini. Gunalah tadi apa? Dehydrohalogenation. Guna pour, etol, reflux. Madam pun ingat macam tu je. Madam sebut supaya senang nak ingat. Pour, etol, reflux. Okey, tetapi bila kita buat nanti, awak tak boleh jawab macam ni tau. Ini hanyalah kita kata macam conteng-conteng. Okey, yang awak kena jawab sebenar adalah yang macam gini. Okey, so itu yang awak perlu jawab. Kita tulis equation bersama-sama dengan major product dan juga side product. Okey. So itu adalah untuk inilah apa namanya, untuk holiday gift. Okay. So madam dah memperkenalkan cara jawab apa? Cara jawab outline outline soalan outline ni memang madam potong jari ya, memang berani potong jari. Apa? Confirm keluar lah. Oh, keluar. Okey. Sekarang ni, okey guys, you dapat tengok inilah soalan-soalan past year. Cuba tengok soalan nombor 6 tu guys. Ada berapa program? 3 program, 20 markah. Tapi ini format lama, format baru kita tengok last page. Format baru dia dah kurang. Yes, ini format baru Format baru dia ikut apa? Dia tak banyak lah. Dia ikut jam mengajar. Kalau tak silap madam. Cuba kita tengok cara nak jawab. Madam akan tunjuk satu sahaja. Lepas tu awak dah boleh start buat. Print siap-siap. Pasal nota pun tinggal satu chapter saja, nota polymer. Madam cuba siapkan sebab madam pun agak busy this week. Okay, madam dah bagi sampai chapter, kecuali chapter akhir. So, cara nak jawab. Okay, cara jawab, baca satu, dan kita buat, kita keluarkan information yang ada. Contoh, kita ada hydrocarbon C6H12. Dia kata exists in two isomeric form. Maksudnya ada dua isomer, A, isomer B. Dia kata compound A decolorize bromine in water, whereas B does not. Itu yang penting. Compound B decolorize bromine water. Compound A decolorize bromine. So maksudnya compound A kita adalah alkil. Maksudnya compound B bukan alkil. So ingat tak masa you belajar functional group isomer, pasangan alkil adalah cycloalkil. So daripada sini kita dah tahu dah B tu macam mana. So macam tu. Kita tengok dulu. Kita tengok, kita baca, kita settlekan dulu. Baca, lepas tu keluarkan information. Madam tak galakkan you baca semua, lepas tu nak jawab. Cannot. Okay, next. Compound A undergo ozonolysis to give a single product of C. Ozonolysis. So you buatlah. Ozon, kita perlukan ozon dan zinc, water. Betul tak? Dia kata dapat satu je produk C. Maksudnya C itu biasanya kan kita belajar tadi, potong dapat dua karbonil kan. Maksudnya karbonil ni sama ada dua-dua aldehyde ataupun dua-dua keton. Okay, tak apa, tu settle. Lepas tu dia kata composite forms a bread wrap precipitate when treated with copper to sulfate. Yang ni awak belum belajar. Okey, tak apa. This one belum belajar. This one adalah chapter carbonate. Take note lah kat situ, this one carbon.
So kita buat sampai okay, so okay. Dia kata C react dengan copper to sulfate. Tulislah nanti copper sulfate and sodium potassium tartrate. Link kalau tak silap mudah. Oh, okay. So maksudnya ada reaction lagi lah. Okay. Tapi kita stop sampai C saja sebab kita tak belajar. So tengok soalan pertama. Deduce structural formula of A. Kita dah tahu A adalah alkin. So menggunakan formula ini awak kena try and error. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah harap awak betul-betul faham ni ya. So dah duduk dengan family ni seronok kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so dah berbual dekat sini. Lepas tu kita gerakkan double bond. Awak buat dia punya possible isomer. Itu pun kadang-kadang kita takut juga terlebih kita kurang. Lepas tu chain. Tak perlu chain lah. Tak perlu chain isomer. So maksudnya compound B kita kalau 6 carbon, so B adalah cyclohexane. Okay. Apa namanya? Okay, berbalik pada compound A. Okay, untuk kita cari compound A yang mana satu, you guys tak perlulah tak perlu buat possible isomer sampai yang ada apa nama benda tu? Apa nama tu? Possible isomer tu? Yang chain tu. Tak perlu tak perlu. Okay, kita buat positional pun dah cukup. Okay, kalau awak tengok, dia kata kalau ozonolysis, dia menghasilkan satu produk. So, kita tengok, kalau awak potong dekat sini, awak akan dapat dua produk yang berbeza. Kalau awak potong dekat sini, yang ini, sebab dia ada hidrogen kan, sini hidrogen satu sini. So, this one awak dapat ethyl. Okay, this one ethyl pula dah. Dia akan jadi aldehyde. Ethanol. Okay, ethanol. This one 1, 2, 3, 4. This one butanol. Maksudnya dua compound yang berbeza. Walaupun aldehyde dua-dua, tapi this one ethanol, this one butanol. Dia tak sama. Okay, kalau yang ini, kalau kita potong dua, okay, cuba tengok. This one, 1, 2, 3. This one, 1, 2, 3. Yang ini, kalau kita tengok, sini propanol, dekat sini pun propanol. Okay, so basically, this is our compound. Untuk compound A. Nanti awak tulislah. Deduce the structural formula of A. Deduce, bukan draw. Maksudnya kalau deduce kena draw, lepas tu awak kena cakap A is alkene. Bagi nama alkene tu. 1, 2, 3. 3 hexene. Okay, bagi nama alkene tu. So bila soalan deduce, take note juga. Deduce, kita kena give name. Kena specific apa nama compound ataupun kena bagi tahu class of compound tu apa. Okay, so that's how we answer this kind of question. Okay. So the rest I think you can
can do on your own lah. Okay, kalau ada masa, madam rasa kan, madam tak sure lagi pelaksanaan amali awak ni macam mana. Tapi macam contoh free kan, minggu ni tak ada apa. So madam akan cubalah kita buat discussion parsial. Madam bukan, madam sebenarnya tak suka sangat bagi jawapan. Tapi madam suka ajar awak cara jawab. Because that way you lebih faham sebenarnya. Datanglah ribut sekalipun melanda, ribut tak naklah ribut lah, sorry. Datanglah soalan susah macam mana sekalipun nanti, InsyaAllah kalau you tahu dia punya konsep, dia punya cara jawab, senanglah untuk awak. Okay, so I think that's all. Okay, jumpa you guys malam nanti ya. So thank you guys. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam.